Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya kaum muslimin dan juga muslimat, khususnya kaum muslimin kerana hari ini adalah hari Jumaat. Kita telah difardukan salat Jumaat. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bai'. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, bila mana kamu dipanggil untuk mendirikan salat Jumaat pada hari Jumaat, maka hendaklah kamu meninggalkan semua larangan, semua perkara lain selain daripada solat itu sendiri kan, dan kamu hendaklah bersegera untuk zikrillah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan ceritakan beberapa doa para nabi yang mereka telah, para anbiya yang mereka telah berdoa dan Allah Subhanahu wa taala telah perkenankan doa mereka, yang mungkin tuan-tuan tak pernah dengar ataupun jarang sekali dengar. Boleh kongsikan, semoga bermanfaat untuk ramai insya-Allah. Tadi satu ayat saya bacakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada orang mukmin dengan mengutuskan para rasul yang mereka datang untuk mengenalkan manusia kepada Allah, yatlu alaihim ayati, dengan menceritakan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga mengajar syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah yang mana Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala telah pilih. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Baiklah, para anbiya alaihissalatu wassalam, mereka diutuskan untuk kaum mereka, untuk kabilah mereka, dan mereka datang buat usaha. Seperti mana kita selalu sangat dengar, ada satu surah Allah turunkan nama surah pun surah Nuh, yang Allah ceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam dan kaum Nabi Nuh. Dan dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahawa Nabi Nuh telah berdakwah selama 950 tahun. Yang mengikut Nabi Nuh 83 orang lebih kurang. Maka Nabi Nuh AS selepas melaksanakan begitu panjang lebar dakwah baginda, dan tidak ada yang beriman ataupun kurang yang beriman, maka Nabi Nuh AS telah doa. Qala Musa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya, Rabbana liyudillu an sabilik. Dah ya Allah, kata mereka ni memang tak mahu terima Rasul yang kamu utuskan pun mereka hina. Menghina Rasul adalah dosa yang besar. Mereka menghina. Dan kerana mereka ada harta dan kekayaan dan cinta mereka terhadap kehidupan dunia, dan mereka tidak mahu kepada hidayat daripada Allah, maka Rabbana liyudillu an sabili. Nabi Nuh telah doakan, ya Allah, kau sesatkanlah mereka sekarang ni kerana mereka, dan Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Maka hendaklah kau, maksudnya lalaikan mereka kan, hancurkan mereka dengan harta mereka dan keraskan hati mereka sehingga mereka tak beriman kepadamu, sehinggalah turun azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ini doa Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk Allah Subhanahu wa taala hancurkan Firaun dan juga mereka yang mengikut Firaun. Kenapa? Kerana dia dah putus asa kan, minta kongsi lagi ramai supaya ramai dapat manfaat. Kerana dia dah putus asa atas dakwah dia, tak ada siapa terima, yang terima pun sedikit saja. Maka Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan bumi kan, dan Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan langit untuk turunkan air, untuk keluarkan air daripada bumi, dan berlakulah banjir besar, dan Allah telah tenggelamkan semua. Allahu akbar. Dan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh kata, qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Dan tak ada siapa pun Allah Subhanahu wa taala selamatkan hari itu kecuali Allah pilih dan Allah mengasihi orang itu. Ini doa Nabi Nuh alaihi salam.
Doa Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau telah minta kerajaan yang besar supaya beliau dapat gunakan, baginda dapat gunakan kuasa yang Allah berikan itu untuk menundukkan manusia dan makhluk lain kepada Allah, bukan untuk dia nak apa-apa, tak ada. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, kan, innaka antal wahhab. Allah Subhanahu wa taala berikan, fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan saja tundukkan makhluk-makhluk biasa, udara, angin pun Allah tundukkan, dan dia boleh gunakan angin tu untuk terbang ke mana saja yang dia kehendaki. Wasyayatin kulla banna'in wa ghawwas, sehingga syaitan-syaitan pun tunduk kepada dia dan bantu dia dalam kerja-kerja dia. Maksudnya begitu Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam kerajaan, diminta kerajaan yang Allah tak akan berikan kepada sesiapa pun selepas Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah anugerahkan semua, dan Allah ajar dia apa yang sepatutnya, semua Allah Subhanahu wa taala berikan. Saya tak nak cerita panjang ni, banyak lagi doa-doa Nabi yang kita dengar dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala beritahu apa doa Nabi ini, apa doa Nabi ini, apa doa Nabi ini, kan. Semua doa-doa mereka ada dalam Quran. Untuk pendek kan, sebab saya pun nak cepat ke masjid, sebab hari ini diorang limitkan 40 orang saja, jadi supaya kita dapat tempat. Doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita semua tahu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Semua nabi-nabi Allah telah khususkan satu doa yang mana mereka telah gunakan doa itu. Saya cerita tadi Nabi Musa doa untuk hancurkan kaum mereka, kerana mereka tak nak beriman. Doa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku akan gunakan di mahsyar kelak bila ada umat aku yang tak dapat diselamatkan kerana dosa dia, kelalaian dia, aku akan doa untuk dia, aku akan gunakan doa itu untuk umat aku. Sekarang kita nak tahu doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Selepas dia selesaikan pembinaan Kaabah, selepas dia telah berkorban demi pengorbanan sehingga Allah perintahkan dia sembelih anak, dia telah sembelihkan, dan kemudian Allah minta dia bina Kaabah, dia binakan, tinggal isteri, dia tinggalkan semua apa yang Allah perintahkan, dia buat. Akhirnya doa yang terakhir dia minta apa? Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Kata, ya Allah, wahai Tuhan kami, utuskanlah Rasul daripada kalangan mereka yang akan membesarkan Allah dan yang akan mengajar mereka syariat Allah Subhanahu wa taala dan menyucikan jiwa mereka. Tahu tak Allah perkenankan doa Nabi Ibrahim ni? Nabi doa lebih khas untuk Nabi Ibrahim yang Allah telah perkenankan. Apa yang Allah perkenankan, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana da'watu Ibrahim, akulah doa Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim doa, ya Allah, utuskanlah seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri yang akan ajar mereka ni bila telah selesai pembinaan Kaabah. Nabi Ibrahim AS doa, ya Allah, aku telah korban, tinggalkan isteri aku, tinggalkan anak aku, kau perintahkan sembelih, aku sembelih anak aku, kan. Allah gantikan dengan binatang, kan. Tapi sekarang ni, ya Allah, doa kami, utuskanlah seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri yang akan ajar mereka, akan kenalkan mereka kepada Allah, yang akan ajar mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang akan ajar mereka syariat dan sunnah, dan yang akan membersihkan jiwa mereka daripada segala syirik, segala keburukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ana da'watu Ibrahim, maka akulah doa Nabi Ibrahim yang Allah telah perkenankan, Nabi Ibrahim telah doakan untuk kita semua. Sebab itulah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana kita juga berselawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka kita berselawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kerana doa Nabi Ibrahim, memang Allah dah buat keputusan untuk utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Ibrahim AS telah doakan supaya Allah utuskan seorang Rasul yang datang untuk ajar kita, dan Nabi Muhammad kekasih Allah telah diutuskan daripada zuriat Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ajar kita semua, keluarkan kita, bersihkan kita daripada keburukan, sucikan jiwa kita,
dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berikan tanggungjawab itu kepada kita. Kata balighu anni walau ayah. Maka sampaikanlah apa yang aku telah sampaikan kepada kamu walaupun satu ayat. Inilah tanggungjawab kita hari ini untuk kita sampaikan dengan perantaran apa sahaja. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadi rasul, memang itu keputusan Allah kita tahu, tapi Nabi Ibrahim sayangnya kepada umat Nabi Muhammad meminta Allah utuskan seorang rasul dengan doa ini, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Subhanallah, memang sangat agung doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini, yang mana itulah gelaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, Khalilullah dan Abul Anbiya, bapa kepada para anbiya. Kena sayang dia doa untuk umat ni, Nabi Ibrahim doakan. Nabi lain mereka doa, ya Allah berikanlah umat ini kepada aku, sekurang-kurangnya jadikanlah aku daripada kalangan umat ini. Tapi Nabi Ibrahim telah doakan untuk umat ini supaya Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan Allah perkenankan sebab doa ini doa yang khas Allah berikan kepada semua nabi. Allah perkenankan, Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hari Jumaat yang mulia ini adalah hari kebanggaan kita, kan? Kita semua berkumpul mendirikan solat Jumaat, bersiap sedia membersihkan diri, potong kuku, kan, pakai pakaian yang baru, pakai pakaian yang bersih, dan keluar untuk syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala, mendirikan solat berjemaah di mana kita berada, kan? Kita kena penuhkan masjid-masjid, dan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini kita mestilah menghargai, dan kita menerima, dan kita terus membuat keputusan untuk kita menegakkan segala syiar yang Allah Subhanahu Wa Taala minta kita tegakkan. Jadi saya minggu lepas saya lalu untuk pergi solat Jumaat, on the way saya lalu cross kedai mamak, saya dengar masih subhanallah, dulu yang mana kedai mamak akan kosong, tutup, ataupun sekurang-kurangnya mereka akan berhenti berniaga, boleh pasang lagu Hindustan. Tuan-tuan, kita dengar pun sedih, kan, tak ada apa-apa perasaan. Sekurang-kurangnya kita menghormati waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kita solat. Kalau tak dapat pergi solat kerana atas uzur ataupun tidak dapat bahagian dalam masjid yang ditetapkan jumlah, maka sepatutnya kita menangis depan Allah, ya Allah, kerana kelemahan kami, kerana dosa kami, kerana kelalaian kami tak dapat tegakkan syiar-Mu, ya Allah. Ampunilah kami semua, ya Allah. Bukalah jalan untuk kami, tegakkanlah agama-Mu. Kasihanilah kami, ya Allah. Menangis depan Allah, ya Allah, kasihanilah kami, ya Allah. Janganlah mati kami dalam keadaan kami tinggalkan perintah-Mu. Matikanlah kami dalam keadaan kami menegakkan perintah-Mu, ya Allah. Para sahabat, kan, bila mereka berdoa, kan, ya Rabb Muhammad, ya Rabb Muhammad, unsur umat Muhammad, Allah hantar bantuan terus. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, dalam peperangan Yamamah, di mana mereka telah dikepung, 8,000 tentera telah dikepung oleh 100,000 tentera. Ketika itu mereka syair pun mereka lupa. Orang Arab ni ketika perang pun mereka bersyair. Ketika perang pun mereka masih boleh mengungkapkan syair, kan? Ali radhiyallahu anhu punya syair, kan, analladzi sammaitani ummi sammatni ummi haidara, kan, analladzi sammatni ummi haidara. Panjang syair dia, sampai semua orang satu saja mereka kata, ya Rabb Muhammad unsur ummat Muhammad, ya wahai Tuhan Nabi Muhammad, bantulah umat Nabi Muhammad. Maka Ibnu Umar kata, bila aku lihat ke langit, telah terbelah langit, Allah hantar bantuan. Begitu juga dalam semua peperangan demi peperangan, kan. Dalam satu peperangan dengan tentera Rom juga, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kata, dalam mubarazah ni adalah permulaan peperangan, 1 to 1 akan mula dulu. Maka dia pun telah memilih untuk mewakili pasukan Islam untuk mubarazah ini. Bila dia ke depan berhadapan dengan panglima Rom ataupun wakil daripada tentera Rom, maka ketika itu hujan lebat, ribut, kan, dan tanah telah mula lecah, dan kuda Arab ni tak biasa dengan lecah dengan hujan, jadi tak stabil lagi. Tapi kuda Rom ni dah terbiasa dengan musim hujan, stabil. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, saya pun fikir tak boleh nak buat apa dah, kan, mubarazah saya dah pilih ke depan dan kuda saya licin, maka saya telah turun ke bawah. Ingat, mungkin saya boleh lebih stabil dengan kaki saya untuk memerangi,
wakil daripada roh mubarazah ni penting, mesti kena menang. Maka dia kata bila saya turun lagi saya mula licin dan saya tak boleh buat apa-apa sehingga saya terlentang jatuh. Maka tentera Rom telah hayunkan pedang dia untuk pancung kepala saya. Ketika itu saya hanya sebut, ya ghayasal mustaghisin, kan, wahai, kata wahai pembantulah, kan, mereka-mereka yang meminta bantuan, wahai pembantu mereka-mereka yang meminta bantuan. Itu saja. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kata, saya sebut saja maka bergema suara saya di seluruh medan peperangan itu. Maka tiba-tiba datang seorang daripada tentera Rom sendiri. Maka tentera Rom yang mana nak pancung kepala saya ni, bila dia toleh ke belakang, dia nampak seorang datang daripada pasukan tentera Rom sendiri. Maka dia kata mungkin datang untuk bantu saya. Maka dia pun teruskan urusan dia untuk pancung kepala Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka orang tu datang, dia datang terus, dan dia terus pancung kepala tentera Rom. Sa'ad bin Abi Waqqas pun terkejut. Orang daripada tentera Rom sendiri telah membunuh seorang daripada tentera Rom sendiri. Maka dia kata, siapa kamu ni? Siapa kamu ni? Dia kata, engkau dah. Dia kata, abshir, kan. Kata, aku beri berita gembira kepada kamu akan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, siapa kamu ni dengan pakaian tentera Rom tapi datang membantu saya? Dia kata, buat apa kamu nak tahu? Dia kata, kamu dah dapat apa yang kamu nak. Tapi kata, saya nak tahu siapa kamu. Maka bila dia buka tu, tengok Tulaiha. Tulaiha ni adalah yang mengaku Nabi palsu, yang pernah mengaku Nabi palsu dan pernah bunuh beberapa orang sahabat. Dia kata, Tulaiha. Dia kata, engkau buat apa kat sini? Dia kata, aku pun tak tahu. Dia kata, bila aku dengar suara kamu, aku pun tak boleh tahan lagi dan aku terus datang untuk membantu kamu. Subhanallah, bila mana ada hubungan dengan Allah, ketika itu musuh pun datang membantu. Musuh pun datang membantu. Kenapa? Mereka ada hubungan. Ya ghayasal mustaghisin, wahai pembantu mereka-mereka yang meminta bantuan. Terus Allah hantar musuh untuk bantu Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dia kata kepada Tulaiha, dia kata, kenapa engkau duduk sana? Dia kata, datanglah, engkau kan saudara kami. Kau telah murtad, kan, telah mengaku Nabi palsu, tapi engkau kan saudara kami, datanglah kepada kami. Dia kata, Allah akan terima ke taubat? Dia kata, pasti. Maka dia telah pergi jumpa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika Umar tengah tawaf, dan dia beritahu, semua ditutup muka dia, dan Umar radhiyallahu anhu telah terima taubat dia. Tuan-tuan, itu sajalah saya nak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri bantuan kepada kita dengan perantaraan apa sahaja, kan. Allah boleh belah langit, Allah boleh belah bumi, Allah boleh hantar bantuan. Dalam peperangan Hunain, mereka kata mereka nampak bantuan tu datang seperti apa? Seperti macam nyamuk-nyamuk datang, kan, bantuan kepada mereka. Allah utuskan. InsyaAllah, ya tuan-tuan, perempuan semua yang ada, yang hadir hari ini, boleh kongsi kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita, redha dengan kita. Bersiap sedialah untuk kita mendirikan solat berjemaah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan kita. Allah berikan kita kejayaan di dunia, kejayaan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita dalam urusan dunia, urusan akhirat. Sebenarnya urusan yang penting adalah urusan akhirat, kerana tanpa Allah, keredaan Allah, kita tak ada apa-apa sebenarnya di dunia maupun di akhirat. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.